السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jika kamu bersyukur, Allah akan tambah. Jika kamu kufur, Allah akan azab. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyyun hamid." Wahai Musa, berkata Musa alaihissalam, "Wahai kaumku, jika kamu semua mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghani dan hamid. Allah tidak berhajat kepada sesiapa, Allah tidak memerlukan sesiapa pun, dan Allah Maha terpuji." Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak beruntung dengan pujian kita, dengan kesyukuran kita, dan Allah tidak rugi dengan kekufuran kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Buat baik, kebaikan itu untuk kamu. Kamu buat buruk, keburukan itu juga untuk kamu. Seperti mana saya ulang kali berkata bahawa Allah sangat menyayangi kita. Allah berfirman dalam sebuah hadis Al-Qudsi: "Ya bani Adam, inni laka muhibbun." Aku sangat sayang kepadamu. Fa bihaqqi 'alaika kulli muhibban. Kerana ada hak aku ke atas kamu, maka sayanglah aku. Hak Allah maksudnya Allah ciptakan kita, Allah berikan makan, minum, sempurnakan keperluan kita. Satu perkara kita kena ingat, muslim-muslimat, sebelum kita pergi kepada hadis dalam kitab Adabul Mufrad dalam babul li'an, bab menyatakan perbuatan saling melaknat. Sebelum tu kita perlu faham bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran: "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Mafhum ayat ni, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ni, Allah kata, yang kami tidak memberi rezeki. Tak ada siapa pun. Semuanya Allah kata kami dah bereskan rezeki mereka. Wa ka'ayyim min dabbah, bukan itu saja, bukan kamu sahaja. Lihatlah binatang-binatang, Allah berfirman, la tahmilu rizqaha, yang mana tak mampu bekerja untuk menghasilkan rezeki. Allahu yarzuquha wa iyyakum, mereka pun Allah yang beri rezeki, kamu pun Allah yang beri rezeki. Sebab tu kena banyak bersyukur kepada Allah. Jangan sesekali kita mengkufuri Allah Subhanahu wa taala dengan berkata bahawa tidak cukup, tidak dapat rezeki itu dan ini. Lihatlah kisah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in.
Jadi saya kembali kepada hadis yang saya nak bacakan ini daripada bab syukur, yang mana kita setiap kali kita mulakan pelajaran kita akan sebut tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal la'anin la yakununa yawmal qiyamati syuhada wala syufa'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang sering melaknat pada hari kiamat kelak mereka tidak akan menjadi penyaksi maupun pemberi syafaat. Kerana lidah mereka gunakan untuk melaknat orang lain di atas muka bumi ini, mereka tidak akan dapat memberi syafaat kepada orang lain di akhirat kelak. Jadi lidah ni perlu dijaga. Dalam proses Allah Subhanahu wa taala nak beri didikan kepada kita sehingga kita menjadi seorang yang layak memasuki syurga. Jadi kalau kat dunia ni tak layak juga, apa Allah akan buat? Allah akan bakar dalam api neraka. Sampailah jadi layak, masuk juga syurga. Orang yang pernah mengucap la ilaha illallah mesti masuk syurga, dakhalal jannah. Itu anugerah Allah, salah satu anugerah yang Allah berikan kepada umat ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mi'raj. Salah satu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah berfirman, kalaulah ada seorang itu dia pernah sebut la ilaha illallah, maka satu hari nanti pasti dia akan masuk syurga walaupun dia buat dosa seumur hidup tak mentaati perintah Allah. Dalam dunia ni kalaulah dengan ujian, dengan musibat, dengan kesusahan, dengan segala petunjuk, dengan hidayat, dengan Rasul, dengan kitab, dengan cahaya, dengan panduan yang Allah berikan kepada kita, kalau kita masih tak dapat menjadi layak, deserve to be in syurga, in jannah, Allah kata sekarang masuk dalam neraka dulu, kami bakar dulu, kemudian sampai kamu layak baru kamu masuk dalam syurga. Bersihkan dulu semua kotoran yang ada dalam diri kamu. Qad aflaha man zakkaha. Siapa yang bersihkan jiwa dia daripada perkara-perkara yang jijik ini, yang kotor ini, daripada melaknati orang, kan, mengutuk orang, mencela orang, mencerca orang, memaki orang, maka dia akan dapat masuk syurga, dia berjaya. Wa qad khaba man dassaha. Ini proses kita dalam umur yang Allah berikan kepada kita. Allah nak kita jadi layak, qualified untuk menjadi ahli syurga. Tidak semua yang qualified, kecuali mereka yang beriman, beramal salih, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dalam itu, dalam beramal salih ni, dia mentaati perintah Allah dan dia menjaga hubungan dia dengan orang lain. Ini salah satu perkara yang sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita-wanita. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai wanita-wanita, ni hadisnya ada dalam Bukhari. Bersedekahlah. Sebab apa? Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahli an-nar. Faqulna wa bima ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah kerana aku melihat banyak daripada kamu dalam api neraka. Faqulna, maka mereka kata, kenapa Rasulullah? Qala tuksirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Kerana banyak melaknat orang lain dan tidak mensyukuri suami. Bukan sahaja untuk wanita, ini untuk semua orang, untuk semua orang. Tapi hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa ke Mi'raj, Nabi lihat ramai wanita dalam api neraka. Ya, hadis ni dalam kitab Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, di mana Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini. Sebenarnya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat di Mi'raj adalah satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala nak Rasulullah sampaikan kepada umat, supaya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat terselamat daripada perkara tersebut. Jangan melaknati orang lain. Jagalah lidah, kan? Falyakul khairan aw liyasmud. Nak cakap perkara yang baik, kalau tidak diamlah. Maka itulah yang man sakata naja. Siapa yang diam, dia yang berjaya. Luqman Hakim kata apa? Aku tak pernah menyesal dengan kata-kata aku. Setiap kali aku menyesal adalah dengan perkataan aku. Aku tak pernah menyesal kerana kediaman aku, kerana aku diam. Tapi setiap kali aku menyesal adalah dengan kata-kata aku. Jadi jagalah kata-kata. Diam diri tak akan bawa kita kepada
kecelakaan, kegagalan, tetapi kata-kata kita ni semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la yanbaghi, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lis-siddiqi an yakuna la'anan. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak layak bagi seorang yang bersifat benar itu menjadi seorang pelaknat. Tidak sepatutnya bagi seorang yang bersifat benar itu menjadi seorang pelaknat. Dia berkata benar, dalam masa yang sama dia melaknati orang lain. Bila ditegur dia kata apa yang saya laknat itu adalah perkara yang benar. Kadang-kala kita punya pengetahuan ni amat cetek dan kita tak faham kedudukan orang lain dan kita melaknati. Kita menghina, mengeluarkan kata-kata yang menghina orang lain. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia pakai pakaian yang kasar, maksudnya yang selekeh, sama seperti mana yang diberikan kepada hamba dia. Bila ditanya dia kata, kerana dulu pernah aku mencela, mengungkapkan kata-kata yang tidak baik terhadap seseorang dengan kata-kata bahawa kamu ni bukan orang Arab, maksudnya bukan daripada kabilah Arab, maksud kedudukan kamu lebih rendah daripada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kata dalam dirimu ada lagi sifat jahiliyah. Bila didengar Rasulullah kata seperti ini, dia begitu sedih sekali. Dia begitu sedih sekali sehingga untuk dia perbaiki dirinya, maka pakaian apa yang dia berikan kepada hamba dia, kepada khadam dia pakai pakaian yang sama. Kita cuba muhasabah kan. Setiap perkara yang kita belajar ni kita kena buat muhasabah. Muhasabah ni jangan duk kira duit saja setiap hari kan. Bangun pagi buka Maybank to you, check berapa account balance. Sebelum tidur check lagi kan. Open berapa, close berapa, itu saja kita buat. Calculation kan, tutup tahun berapa keuntungan kerugian, buat muhasabah. Muhasabah dalam bahasa Melayu adalah kira-kira. Bila kena buat, Nabi kata setiap hari kena buat kira-kira. Hari ini berapa banyak saya keluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain, dan kerana kata-kata saya berapa banyak orang yang telah sakit hati. Buat muhasabah. Isteri saya, anak saya, suami saya, abang saya, adik saya, dengan kata-kata saya. Buat muhasabah sebelum tidur dan istighfar, minta ampun kepada terhadap orang yang kita buat salah tu, minta ampun daripadanya juga. Kerana Allah akan hisap setiap kata-kata kita. Buatlah muhasabah. Kalaulah kita mati dalam keadaan kita telah menyakiti hati orang lain dan dia tidak maafkan kita, maka susah kita nak masuk syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, qala haddatsana Sufyan 'anil A'mash an Abi Dhabian an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ma tala'ana qaumun qattu illa haqqa 'alaihimul la'nah. Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata bahawa tidaklah sesekali satu kaum itu saling melaknat kecuali berhak layaklah ke atas mereka mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaknati orang lain, mereka layak mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Satu orang dia marah sekali mana pun dengan anak dia kerana kesilapan anak dia. Kalau orang lain maki anak dia, kalau orang lain melaknat anak dia depan dia, apa dia akan buat? Bagaimana perasaan seorang ayah bila orang lain melaknati anak dia di depan dia? Dia tak akan biarkan, dia tak akan gembira walaupun dia pun marah dengan anaknya tersebut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyayangi al-khalqu iyalullah. Semua makhluk ciptaan Allah ni adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita melaknat orang lain, Allah tak akan sayang kita kerana laknat kita terhadap hamba dia. Sebab tu kena jaga lidah kita. Kita melaknat orang lain boleh jadi Allah sayang dia, dan kerana itu kita yang mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Suatu perkara ini bukan perkara yang boleh diambil ringan. Jadi kata-kata ni kena jaga-jaga, lagi-lagi di zaman sekarang ni di mana masing-masing berlatih, masing-masing bertanding, tengok siapa yang lebih pandai bercakap.
Siapa yang percakapannya hebat, dia bertanding. Dalam pertandingan tu semua masuk. Cara dia menghina orang. Laknat ni tak sepatutnya keluar perkataan laknat. Laknat tu bahasa Arab, dalam Inggeris tak ada laknat. Tak semestinya dia keluarkan perkataan laknat baru jadi laknat. Tapi menghina orang dengan kata-kata, merendahkan orang lain dengan kata-kata, walaupun dia gunalah bahasa ayat-ayat bunga dia, dan dia tidak directly menyebut memaki hamun, tetapi dengan menggunakan kata-kata yang menghina orang lain juga adalah laknat. Di zaman ini kita kena lebih berhati-hati, di mana setiap orang berusaha untuk pandai berkata-kata, kan, pandai bercakap-cakap. Kadang dia mula cerita tentang nabi-nabi, di situ pun dia tak dapat jaga lagi kata-kata dia, bagaimana dia perlu sebut tentang Anbiya alaihi salatu wassalam. Kadang-kadang disebut tentang sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan maki hamun, mencela sahabat-sahabatku. Tapi sekarang kita cerita, contoh cerita tentang sahabat seperti Abu Sufyan, yang mana kemudiannya masuk Islam, Abdullah bin Abi Umayyah, kan, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun lain-lain sahabat yang pada awalnya mereka pernah menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka memeluk Islam dan mereka memberi bantuan, sokongan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kita kena berhati-hati. Bukan sekadar itu saja, bukan dengan sahabat Nabi sahaja, sahabat kita sendiri, orang di sekeliling kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, kan, dia pernah buat kesilapan, kita ingat dengan kesilapan tu dan kita melaknati dia dengan kesilapan tersebut. Ini perkara yang saya ulang-ulang sebut kerana ini perkara yang amat penting yang kita kerap kali abaikan dan kita binasa kerana ini. Babu man la'ana 'abdahu fa'ataqahu. Bab pada menyatakan orang yang melaknat hambanya lalu dia memerdekakannya. أن أبا بكر لعن بعض رقيقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر اللعانين والصديقين كلا ورب الكعبة مرتين أو ثلاثا فاعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود. Yazid ibnu Al-Miqdam ibnu Shuraih daripada bapanya, daripada datuknya, dia telah berkata, Aisyah radhiyallahu anha telah memberitahu kepadaku bahawasanya Abu Bakar radhiyallahu an telah melaknat sebahagian daripada hambanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Bakar, para pelaknat dan para siddiqin saling bercampur. Maksudnya mana boleh siddiq dan juga pelaknat? Tidak sama sekali. Demi Tuhan Kaabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangnya sebanyak 2 ataupun 3 kali. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun membebaskan, memerdekakan pada hari itu sebahagian daripada hamba-hambanya. Kemudian beliau pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku tidak akan mengulanginya lagi. Bila kita mendidik anak-anak kita, kan, jangan laknat, jangan mencela, jangan maki hamun, kan, tapi kita sendiri tak dapat beramal dengan perkara tersebut, sebab tu tak efektif. Sebab tu tidak efektif bila kita, tapi bukan maknanya kita jangan berdakwah jika kita tidak beramal dengan perkara tersebut, tapi effectiveness tak akan ada. Cakap tak serupa bikin, kan? Jadi kita cakap kepada anak kita, kita bagi tahu dia jangan, tapi kita buat perkara yang sama, maka tidak berkesan. Sebab tu perlu kita mendidik anak-anak kita dengan perbuatan kita, dengan kelakuan kita, dengan kata-kata yang manis. Kata-kata yang manis ni lebih manis daripada gula, kan, lebih manis daripada segala manisan yang ada. Dan kata-kata yang pahit ni lebih pahit daripada segala kepahitan yang ada atas muka bumi ni. Kata-kata ni bahaya. Dia punya manis tu, subhanallah, dengan satu kata tu dia boleh dia boleh memenangi hati orang dengan satu perkataan saja. Dan dengan satu perkataan juga dia boleh menghancurkan hati orang lain. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata, walaupun kata-kata itu terhadap anak-anak sendiri.
Jangan melaknat anak-anak sendiri. Kata anak bodoh kan, anak tak pandai. Ibu bapa kadang-kala kerana marah, penat, letih kan. Satu lagi perkara yang saya perasan, kita tidak faham bahawa setiap kali kita nampak kelemahan anak-anak kita, kita perlu doakan untuk dia, bukanlah anak dia. Kita nampak dia tak pandai baca Quran, apa kita buat? Kata bodoh kan. Ayah dulu pandai kan, ayah dulu pandai baca, pandai mengeja, pandai sebut makhraj tepat. Kita marah dia. Sepatutnya apa kita buat? Kita terus angkat tangan doa, ya Allah, Allahumma faqihu fid din, ya Allah ajarlah dia agama, berilah dia kefahaman agama, wa'allimhu ta'wil. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Kita kena banyak praktiskan doa. Praktiskan perkara tu, angkat tangan terus doa, ya Allah berilah dia kefahaman agama, ya Allah berilah dia kefahaman agama, ya Allah berilah dia kefahaman agama. Bukan terus geleng kepala, tak habislah anak aku, mana dia nak pergi kan, ke mana dia nak pergi, apa dia nak buat, bagaimana masa depan dia, apa dia nak kerja nanti. Sepatutnya kita terus doa, ya Allah, kita nampak kelemahan anak kita, Allahumma ya Allah bantulah dia, berilah kefahaman kepada dia. Terus doa, bukan nak tunggu apa bentang sejadah baru boleh doa. Doa ni adalah boleh dibuat, boleh diminta di mana-mana saja. Nabi SAW sentiasa berdoa. Hadis seterusnya adalah tentang mendoakan keburukan untuk orang kafir. Babul la'nil kafir, melaknat orang kafir. Abu Hurairah radhiyallahu an qala qila ya Rasulullah ud'u Allah 'ala al-musyrikin qala inni lam ub'ath la'anan walakin bu'ithtu rahmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa telah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, maka doakanlah kepada Allah supaya memberi kebinasaan, kecelakaan ke atas kaum musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak diutuskan sebagai seorang pelaknat, akan tetapi aku diutuskan sebagai rahmat. Orang musyrik tu. Karena itulah kita kena faham, bila mana ada hadis Nabi kata, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, bila nampak kemungkaran, cegah kemungkaran itu dengan tangan kamu. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tak boleh dengan lidah kamu. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tak boleh dengan hati kamu. Bermakna bahawa kita perlu benci kepada kemungkaran itu, bukan kepada orang tersebut, kepada kemungkaran saja, bukan kepada orang tu. Kalau dalam hati kita ada kebencian terhadap orang itu, habislah kita. Kita tak boleh benci kepada sesiapa pun, walaupun orang kafir sekalipun. Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Anak kepada Abdullah bin Ubay kan datang kepada Rasulullah. Rasulullah sedang minum air. Dia kata anak dia ni mukmin, walaupun bapa dia adalah ketua munafik, Abdullah bin Ubay. Datang Rasulullah tengah minum air, dia minta, ya Rasulullah tinggalkanlah air sedikit. Rasulullah kata, untuk apa? Dia kata, aku nak bagi kepada ayah aku, mana tahu minum bekas minuman Rasulullah dia dapat hidayat. Nabi kata nak ambil. Siapa? Abdullah bin Ubay. Dia pernah fitnah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan fitnah kecil-kecil kan. Subhanaka hadza buhtanun azim. Allah sendiri sebut dalam Quran, tuduhan yang sangat besar, dosa yang sangat besar terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beri, Nabi kata nak ambil. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia telah melaknat dan dia telah fitnah keluargaku, maka aku doakan kehancuran untuk dia, aku doakan laknat Allah Subhanahu wa taala ke atas dia. Tapi tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata walakin bu'istu rahmatan, dan Nabi buktikan perkara itu. Nabi kata nak ambil air ni, beri minum kepada dia. Ada seorang perempuan Yahudi, bukan perempuan Yahudi, ada seorang pelacur. Dia lalu depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengah makan. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, wah, dia kata Rasul makan seorang-seorang kan. Kata Rasulullah, dia belum beriman lagi, pelacur ni tak beriman. Kita makan seorang-seorang. Nabi kata, mainlah makan. Pelacur kan? Kalau kita dah keluar dah setiap perkataan kotor yang kita nak cakap,
Kata apa makan seorang-seorang? Nabi kata marilah jemput makan. Dia datang. Dia kata tak. Dia kata buat apa nak makanan tu? Dia kata saya nak makanan yang ada dalam mulut tuan. Dia kata bagi makanan, keluarkan makanan tu bagi kepada saya. Nabi keluarkan makanan, berikan kepada pelacur ni, dia terus ucap kalimah syahadah. Nabi SAW terhadap orang-orang kafir musyrik pun Nabi SAW tidak melaknati mereka dengan kata-kata, tidak sekali. Oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda, walakin bu'istu rahmatan, sesungguhnya aku diutuskan sebagai rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seperti mana pada awal tadi di mukadimah tadi saya sebut, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala utuskan kita, hantar kita, beri peluang kepada kita duduk di atas muka bumi ini. Dan dalam tempoh yang kita ada ni, kita kena pastikan kita qualified untuk masuk syurga. Kalau dulu perkataan kita tak berapa baik, perbaikilah perkataan kita. Kalau dulu kita suka melaknat orang lain, mencela orang lain, kan, memaki hamun, kita kena perbaiki. Semakin hari semakin baik. Benda ni akan datang dengan praktis, kena praktis. Senyum pun kena praktis. Senyum pun kena praktis, kan? Kalau jangan kata ke orang saya memang tak hati senyum, praktislah. Jumpa orang senyum, tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Amal dengan senyum, kan, kata-kata baik, beri pujian, dan perkara ni ucap terima kasih. Segala perkara-perkara ini akan membantu membersihkan jiwa kita daripada apa, perkara-perkara yang buruk, daripada sifat-sifat mazmumah, sifat yang mahukan apa, keburukan untuk orang lain, kan. Tak habis-habis kita fikir tentang orang lain punya keburukan, orang lain punya kekurangan, kita condemn, kita kritik, kita sebut tentang kekurangan orang lain. Nabi SAW bersabda, bila seorang tu disebut tentang keburukan orang lain, dia tak akan mati selagi keburukan tu tak datang dalam diri dia. Jadi jangan sebut. Kita nampak orang hisap rokok sekalipun, kan? Kalau kita nampak orang hisap rokok sekalipun, jangan kita menghina dia, melaknat dia. Jangan. Satu hari tengok kita sendiri yang hisap rokok. Kita perlu belajar syariat daripada siapa? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Yang mana Nabi kata, Nabi pun tidak tegur orang seperti mana yang kita tegur, kan? Jadi kena lebih hikmah dalam setiap kata-kata. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Panggillah mereka kepada kebaikan, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan nasihat, bukan dengan kata-kata yang menyakiti mereka. Nak tegur, tegurlah dengan hikmah, dengan baik. Nampak orang buat keburukan, tegurlah dengan baik. Kita tegur dengan baik, dia akan terima, kan? Kita tegur dengan maki hamun, kita guna kekerasan, mungkin dia jadi lebih keras. Begitulah cara kita mendidik anak-anak kita. Kerana bila didikan yang kita berikan daripada awal tidak betul, lama kelamaan dia pun akan rosak, dia pun akan mula lakukan perkara yang sama. Kerana anak-anak ni suci, mereka Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan atas fitrah, walaupun mereka ni lahir dalam rumah orang bukan Islam, walaupun mak ayah mereka bukan orang Islam sekalipun, mereka lahir atas fitrah. Mereka ni baik. Kemudian ibu bapa yang corak mereka, kemudian pergi ke sekolah, pergi sana, pergi sini, kan, dengan pertandingan, dengan itu ini, kan, masing-masing nak tunjuk watakasurun fil amwali wal aulad, anak saya lebih pandai, anak saya lebih bijak, kan. Di perkara ini pun kita perlu ambil perhatian. Jangan kita buat perbandingan antara dua anak, tak perlu. Bila kita buat perkara itu, maka mereka, antara mereka pun akan mula mengutuk satu sama lain. Kemudian antara sepupu-sepupu mereka, kenapa dia tu tinggi, kamu tak tinggi, dia pandai cakap, kamu belum cakap lagi. Jangan buat perbandingan ini. Tak perlu pun kita nak bandingkan, kan?
Kerana setiap orang punya kepandaian Allah dah tetapkan, dan dalam perkara apa dia pandai pun Allah dah tetapkan. Kejayaan dia adalah bergantung kepada ketaatan dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Bukan yang pandai tulis baca, yang itu, yang ini kan, yang ada kekayaan, yang bawa kereta mewah, rumah besar, bukan. Sebab tu kita kena buat penilaian yang betul. Jangan buat perbandingan. Ada orang bawa anak yang kecil untuk belajar mengaji dengan saya kecil. Lepas maghrib, sebab saya memang banyakkan masa dalam surau. Hari yang saya free, kami adalah 2-3 orang ustaz di kawasan tu. Bila hari saya ada, siapa saja datang, kita akan buat kelas pengajian. Anak dia baru 4 tahun kan, dia paksa anak dia baca. Saya kata, kenapa paksa? Kenapa paksa dia? Dia akan belajar, itu fitrah, dia akan belajar sendiri. Yang penting letak dalam suasana yang betul. Dia akan belajar, jangan paksa. Kita yang tua ni pun tak suka orang paksa kita. Dia yang tak tahu apa-apa, kita pergi paksa dia. Untuk apa? Untuk apa paksaan yang kita berikan? Sepatutnya saya kata, ajar sikit, doa banyak. Nak anak jadi pandai, cerdik, paksa sedikit, doa banyak. Ajar sedikit, doa banyak. Bila malaikat Jibril datang, kan, malaikat Jibril datang bawa wahyu ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa firman Allah? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kelam kabut untuk hafal ataupun untuk cuba ingatkan. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami akan ajar. Fa iza qara'nahu fattabi'u qur'an. Ikut saja apa yang kami bacakan. Summa inna alaina bayana. Kami yang akan ajar kamu. Kami akan berikan kefahaman kepada kamu. Ini tak perlu paksa mereka. Ajar mereka, sebut sekali dah ulang, okey, kita baik. Balik malam bangun doa. Part doa yang kita malas, kita cuba guna cara paksaan. Part yang kita kena buat, yang kita malas, kita cuba guna jalan memaksa. Kita ingat dengan paksaan tu, kita akan dapat anak kita akan jadi cerdik pandai. Sebenarnya dengan doa yang dapat. Ibni Abbas Nabi doakan, Anas radhiyallahu an Nabi doakan. Kerana doa Nabi SAW, mereka jadi mufassir, perawi hadis yang hebat-hebat. Bukan kerana paksaan Nabi SAW. Mereka duduk dengan Nabi SAW saja. Nabi tak pernah paksa mereka. Doa untuk mereka. Part doa yang kita tak nak buat, jadi kita guna kata-kata kita, kekerasan, dengan kononnya dengan itu kita akan dapat mendidik. Tidak, muslim-muslimat. Part doa tu yang penting sebenarnya. Bukan kata jangan berusaha, tapi usaha tak kena tempat, tak dapat apa-apa. Sebab yang nak berikan Allah. Yang nak berikan Allah. Seorang dia pergi kerja, dia tak pergi ambil gaji daripada bank. Dia kata tak apa, buat apa, dia kata nak pergi. Saya dah kerja dah, nanti majikan saya datang bagilah kepada saya. Majikan mana yang nak datang bawa duit? Nak duit, pergilah minta, kata pergi ambil kat ATM. Kita dah buat usaha semua, kita tak pergi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hasil. Mana nak dapat hasil? Kita tak minta, kita tak apalah. Kita sekarang saya dah berusaha dah. Tawakal. Itu bukan cara tawakal. Lepas tu setahun 3 kali 2 kali buat solat hajat, doa ustaz. Anak SPM, anak UPSR kan. Itu dan ini. Sepatutnya kita setiap hari kena luangkan masa sekurang-kurangnya kan beberapa minit berdoa untuk anak-anak kita. Kalau tak boleh buat perkara tu, didikkan apa dengan perkataan, dengan marah, dengan maki hamun, tak akan dapat apa-apa pun. Perawi-perawi hadis yang hebat-hebat kan, mereka ni semua terjadi dengan doa-doa, bukan kerana paksaan. Tak ada siapa pun yang jadi hebat kerana paksaan. Ni kata-kata ni bukan cara untuk kita mendidik orang dengan kata-kata kasar, dengan perkataan, tetapi dengan hikmah, lemah lembut. Hadis seterusnya, حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن حمام كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان وقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. Daripada Hammam, pernah kami duduk bersama Huzaifah, lalu diberitahu kepada beliau,
bahawa ada seorang lelaki sering menyampaikan cerita ataupun percakapan mereka kepada Uthman, itu mengadu domba. Maka berkata Huzaifah radhiyallahu an, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang mengadu domba. Ini pun kena jaga-jaga kan. Kadang kita buat untuk naik pangkat pun je kan. Setiap hari pergi menghadap bos untuk mengadu tentang staf-staf lain, colleagues lain. Tujuan dia supaya bos sayang kita, kita dapat naik pangkat. Bos sayang tak sayang, kalau Allah tak sayang kita, tak ada guna apa, tak ada manfaat apa-apa. Carilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah ni main peranan yang amat besar dalam kehidupan kita. Sebab tu Nabi sebut al-muslim man salim al-muslim, mula sekali apa dengan lidah. Kerana dengan lidah ni Islam pun boleh hancur. Seorang kafir dia nak masuk Islam pun dia guna lidah juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia nak keluar Islam pun dengan lidah juga. Lidah ni bukan main-main. Dia boleh membezakan antara mukmin, antara muslim dengan kafir, dengan lidah saja, dengan ikrar, dengan kata-kata. Dia kena jaga-jaga. Mengadu domba maksudnya kita pergi cerita tentang keburukan orang kan, tentang orang lain kepada orang atasan. Itu mengadu domba biasanya. Ini bukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk syurga. Sebab tu saya kata semua didikan yang Allah berikan untuk kita jadi qualified to be ahli syurga. Ada seorang baru masuk Islam, dia pernah belajar mengaji dengan saya, korporat, dia masuk Islam. Dia kata di syurga nanti mana mungkin ada nafsu. Dia kata kalau ada nafsu nanti mestilah orang tu akan dengki dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain kan. Dia akan ada perasaan iri hati kan, dia akan ada perasaan tidak puas hati kan, sebab ada nafsu. Saya kata tak. Sebab inilah proses yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia di atas muka bumi ini, dan siapa yang berjaya melalui proses ni, dia yang akan masuk syurga. Sikit-sikit tu Allah akan bersihkan sendiri. Tapi proses yang lain Allah minta kita yang buat, berusaha atas muka bumi ini, bersihkan diri kamu daripada perkara-perkara mazmumah ni. Kalau ada, tak boleh masuk syurga. Sebab dengan nafsu kamu tak layak jadi ahli syurga. Dengan kata-kata yang kotor kan, dengan mengadu domba, mengumpat, fitnah, membawang kan, semua ni tak boleh masuk syurga dengan kata-kata ni, dengan sifat-sifat ni. Kita kena bersihkan dulu untuk jadi layak masuk syurga. Sahabat buat macam hadis yang saya sebut tadi. Nabi Abu Bakar Siddiq dia buat apa? Dia merdekakan terus hamba. Abu Dzar Al-Ghifari buat apa? Dia bagi pakaian yang sama kepada hamba dia. Mereka buat, mereka takut perkara ni, takut tak dapat masuk syurga. Bukan macam kita kan, kita take for granted, pakai kopiah aja, okey lesen masuk syurga. Pakai jubah putih pula, Jannatul Firdaus. Kena pula jubah tu jubah dafa, nasib baik tak ada syurga yang atas daripada Firdaus. Pergi haji balik, wah saya adalah orang yang paling suci. Allah kata fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu anggap diri kamu suci sangat, kerana Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Allah tahu kedudukan kita kan? Tak perlu nak berlakon sayalah paling baik, sayalah paling alim, sayalah yang mengetahui segala-galanya kan. Tak. Lihatlah kehidupan para sahabat, mereka menangis umur hidup. Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu dia bawa Ali radhiyallahu anhu pergi jumpa Uwais Al-Qarni untuk minta doa. Sebab Nabi suruh. Nabi kata bila jumpa dia ni Uwais ni, kerana dia khidmat kepada ibu dia, minta dia doa, Allah tak akan tolak doa dia. Umar pergi. Kalau kita nak pergi ke? Siapa sepupu Uwais pun kata apa, dia tu macam orang gila nak jumpa dia buat apa. Bila Umar tanya, ada tak kat sini Uwais Al-Qarni? Saya pendekkan cerita. Setiap tahun orang datang haji, dia akan tanya ada tak. Sekali tu dia kata okeylah sekarang ni semua orang bangun berdiri, yang lain semua duduk. Lah sekali kata yang orang daripada Qaran saja berdiri. Daripada Qaran ada 2 orang. Kata okey kau siapa? Dia kata mana Uwais? Dia kata Uwais tu, dia kata sepupu saya. Dia kata mana dia? Dia kata dia tu macam orang gila, dia tak nak jumpa apa-apa. Dia kata engkau yang gila, dia kata. Mana dia?
Umar bawa Ali radhiyallahu anhuma pergi jumpa dia kerana dia khidmat kepada ibu bapa, pergi jumpa minta doa daripada Uwais Al-Qarni. Ini para sahabat, walaupun Nabi dah kata kamu ni ahli syurga, asyarah mubasyarah yang diberi berita gembira, mereka tak pernah rasa diri mereka hebat. Kita kopiah jubah dengan saya lah yang paling alim. Boleh pula bahasa Arab sikit, alhamdulillah, bahasa syurga pun dah tahu. Tunggu nak masuk syurga aja nak cakap dengan bidadari-bidadari bahasa syurga. Sebenarnya perkara inilah yang Allah minta kita bersihkan, tapi tanpa kita perasan kita tengah develop benda tu dalam diri kita. Kita membela, kita bela. Lagi-lagi bila kita diberi kuasa, tak semestinya sebut kuasa aja menteri, bukan. Kuasa security guard pun ada kuasa. Bila dia ada kuasa, tengok cara dia cakap macam mana. Atas sikit daripada security guard siapa? Yang berkuat, penguat kuasa lah kan. Lepas tu kita yang berkuasa dalam rumah kita, tuan rumah, bapa kan, tengok gaya kita. Oh, pantang ada sikit power, kita terus akan jadi gila. Lepas tu kita develop pula benda tu. Kita berhenti azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Babu man sami'a bi fahishatin fa afshaha. Satu hadis saya bacakan, dan hadis ni agak penting dalam kehidupan kita hari ini. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu an qala al-qailu al-fahishata walladhi yushi'u biha fil ithmi sawa. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, orang yang mengatakan kekejian dan orang yang menyebarkannya dari segi dosa adalah sama. Zaman sekarang ni muslim-muslimat, kesempitan rezeki, kemurungan, semuanya bermula kerana perkara-perkara mazmumah ni. Bila kita mahukan, jika kita benar-benar inginkan kebaikan dalam rumah kita, dalam kehidupan kita, berhentilah viral ni, berhentikan perkara ni. Biarlah dah tak ada berita nak dipublish, tak apa, berhentikan viral perkara-perkara buruk. Berazamlah daripada hari ini muslim-muslimat, saya tak akan sesekali sebarkan keburukan, aib sesiapa sahaja, walaupun dia seorang penzina. Hadis tu pun akan datang. Siapa yang menyebarkan berita penzinaan ni pun dia telah buat kekejian. Berhentikan. Baru ni ada viral satu video yang mereka tangkap seorang yang meminta derma kan, dia bukannya layak, bukan untuk sekolah tahfiz kan, dan lain-lain. Diviralkan, dimasukkan dalam akhbar kan, diviralkan, disebarkan. Nauzubillah. Perkara ini tak ada apa-apa pun untuk dia. Paling kuat pun orang tak akan beri dia derma, tapi rasakan diri kita telah melakukan dosa yang besar. Dosa besar. Yang buat, yang sebarkan orang-orang alim pun termasuk sekali. Sebab saya ada dalam grup-grup orang alim pun sebarkan juga. Berhentikan tangan kita daripada tekan button forward untuk berita-berita yang buruk. Tak payah sebarkan, tak payah viralkan. Itu bukan tanggungjawab kita untuk viralkan keburukan sesiapa pun. Berhentilah muslim-muslimat. Demi Allah, kalaulah kita boleh buat perkara ni, Allah akan berikan keberkatan yang luar biasa dalam rumah tangga kita. Demi Allah. Dalam rumah Allah saya cakap ni. Bila kita berhentikan perkara ini, demi Allah, Allah akan beri keluasan. Allah akan keluarkan kita daripada segala kesempitan. Berhentikan perkara ni, jangan sebarkan. Kalau rasa gatal juga, buka Quran, baca, sebarkan kebaikan. Jangan, berhentikan. Sekurang-kurangnya kalau yang ada kat sini pun dah berhenti pun, alhamdulillah. Jangan, tak perlu. Untuk apa kita nak sebarkan berita buruk, berita tentang keburukan orang lain yang pernah buat kesilapan, kononnya supaya orang lain terselamat. Sekali itu ada seorang sahabat, dia bawa satu bakul kurma, dia nak diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil nak makan, ada seorang pengemis datang. Ya Rasulullah, dia kata saya lapar kan, tak ada makanan. Nabi ambil bakul kurma tu, Nabi berikan kepada pengemis. Sahabat tadi yang bawa bakul kurma tu, dia pun rasa tak gembira lah sebab dia bawa untuk Nabi. Maka dia pergi jumpa pengemis tu, dia kata nak ambil duit, bagi aku kurma tu. Maka dia bawa kurma tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah belum sempat makan lagi, pengemis yang sama datang pula. Dia kata, ya Rasulullah, kita saya perlukan makanan. Dia pun Nabi berikan kepada dia semua. Nabi tak bagi sikit-sikit, Nabi bagi semua. Sahabat ni pergi beli balik. Dia datang balik. Maka sahabat ni kata, engkau ni menjual ke ataupun kau pengemis? Nabi kata, wa ammas sa'ila fala tanhar. Nabi baca ayat ni kepada sahabat. Jangan sesekali kamu menolak permintaan orang. Nak bagi, tak nak bagi, tak apa. Kita tak tahu siapa dalam keadaan terdesak, siapa dalam keadaan susah. Tak perlu. Nak bagi, berilah. Tak nak bagi, tak apa.
Tak perlu nak sebarkan kata dia ni jahat, dia ni itu, dia ni ini kan. Biarlah antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak masuk syurga kan. Kita buat ni akan menghalang kita daripada masuk ke syurga. Berhentilah sebarkan keburukan kan. Demi Allah tidak ada sedikit pun kebaikan, walaupun dia buat atas nama kebaikan. Kata saya nak selamatkan orang lain daripada kena tipu, itu bukan kerja kita. Nak selamatkan orang daripada kena tipu, pergi bantu dia, buat dengan cara lain. Tak perlu dengan sebarkan keburukan. Itu bukan cara dia. Proaktif. Daripada kita rectify, kita proaktif lah. Kita kena ambil step yang lebih awal untuk selamatkan orang lain daripada kita sebarkan keburukan. Ini bukan proactive action. Ini dah rectification. Ini awal-awal lagi kita bagi tahu jangan keluar, jangan buat ini, jangan buat itu, supaya kamu tak terjebak kan? Kamu tidak menjadi mangsa itu dan ini. Daripada awal lagi. Ini perkara ini amat pentinglah muslim-muslimat kerana takut seorang itu binasa. Dia buat semua amalan tapi dia binasa kerana ini saja. Dia pun tak sedar kan. Dia rasa perkara tu mengembirakan, menyeronokkan kan. Keluar kamera, sekejap-sekejap keluar kamera untuk ambil video nak viral, rekod, sebarkan. Dia rasa macam seronok. Dia tengah buat dosa besar tu. Menyebarkan kekurangan, kelemahan kan, walaupun atas nama islah. Itu bukan cara dia. Itu sajalah, insya-Allah kita akan sambung. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada semua sifat-sifat mazmumah ni. Allah jadikan kita ni, macam saya sebut tadilah, kita nak jadi orang yang qualified untuk masuk syurga. Degree qualification yang tidak diterima, tak kisahlah degree itu apa, degree PhD ke, degree bachelor ke, masters ke, professional ke. Dengan adanya degree kita tak qualified. Kita masuk mana-mana, ataupun kita ni apa pilot ke kan, tak ada. PSV PhD sekarang nak bawa Grab pun ada PSV. Apa sajalah lesen ke, qualification ke yang kita ada, ini semuanya tidak diterima, not qualified. Ni qualification yang kita perlu ada untuk kita masuk syurga. Kalau ada semua qualification ini, ada semua sifat-sifat ni dalam diri kita, ciri-ciri ni, maka kita akan qualified untuk masuk syurga. Kalau tidak, Allah akan masukkan juga, masuk dalam neraka dulu. Allah akan cuci. Barulah last sekali dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita. Allah berikan kita akhlak yang mulia, kan, perkataan-perkataan yang baik saja yang keluar. Dia perlu pendidikan lah, bukan satu hari punya perkara. Tapi yang penting matlamat kita kena jelas. Bila matlamat tak jelas, itulah yang kita cacah merbah semua kan. Kita pun tak tahu apa saya buat. Saya belajar untuk apa pun tak tahu, saya mengajar untuk apa pun tak tahu kan. Itu yang penting, matlamat kita keredaan Allah. Tak perlu panjang lebar nak buat visi, misi semua. Kita jelas, saya punya matlamat adalah mencari keredaan Allah. Kalau perkara itu tidak meredakan Allah, berhentilah serta merta, tak perlu fikir. Kalau perkara itu meredakan Allah, buatlah walaupun meletihkan. Itu saja, tak perlu ada 2-3 cari fikir saya hidup untuk apa, matlamat nak set saya punya matlamat yang sebenar pun tak dapat set lagi keredaan Allah. Matlamat apa yang kita nak set? Panjang lebar kan. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.